السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Kita masih lagi pada bab yang keempat daripada buku ni. Terakhir kita berhenti muka surat 70. Masih lagi di bawah bab bantahan ke atas cara berdalilkan as-sunnah, iaitu macam mana kelompok ini mereka mengambil hukum daripada hadis Nabi, ataupun kita sebut sebagai istidlal. Macam mana cara mereka beristidlal daripada satu-satu sunnah itu ataupun hadis lah yang dimaksudkan sini. Muka surat 70 kita berhenti pada perenggan yang bermula dengan Ibn Jauzi menghalakan kritikan. Di situ. Di situ dia punya orang kata apa? Permulaan untuk kita sambung pada malam ni. Kita tengok apa yang disebutkan. Ibn Jauzi menghalakan kritikan yang hebat terhadap seorang tokoh bernama Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi yang telah menghasilkan sebuah karya berjudul Safwah At-Tasawuf. Sini dia nak sebut pada kita bahawasanya pada zaman sebelum daripada Ibn Jauzi ni ada beberapa tokoh yang memang cenderung kepada sufi ni, dan mereka sangat bermudah-mudah dalam mengambil hukum ataupun mengambil fahaman daripada hadis, dan tak cermat juga pada tengok hadis tu hadis sahih ke apa ke, taklah dilihat dengan teliti sangat. Antara tokohnya ialah Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi ni. Dia ni kalau kita tengok, Al-Imam Az-Zahabi letak dia dalam Siyar A'lam An-Nubala. Siyar A'lam An-Nubala ni antara kitab besar yang menghimpunkan orang-orang hebat di setiap zaman. Bermula pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada zaman penulis tu, iaitu Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ni dia lagi kemudian daripada Imam Ibn Jauzi yang kita bahas ni. Dia lagi kemudian. Maknanya lagi banyak dalam tu lah. Kalau kita tengok kitab dia pun sekarang memang tebal dan banyak jilid. Siyar A'lam An-Nubala ni harga pun dekat dengan RM2,000. Yang lah saya tahulah ada dijual di Maktabah Darussalam di Al-Ustaz. Cetakan antara cetakan yang orang kata apa yang elok lah yang saya tengok, yang ditahqiq oleh beberapa orang tokoh ulama kontemporari zaman kita. Antaranya juga ditahqiq oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala. Ni antara guru-guru yang sempat saya berjumpa waktu di Jordan dulu. Dah meninggal dah pun Syekh Shu'aib Al-Arnaud ni. Cuma nak katanya 22 jilid buku tu. Menarik buku tu. Dalam buku tu dia letakkan Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi ni sebagai tokoh sufi. Tapi biasalah
bila mana satu orang tu dia cenderung pada sufi, dia memang agak bermudah-mudah dalam bab hadis ni. Bahkan dia boleh pergi kepada yang lebih dahsyat lagi, dia terima hadis maudhu' ataupun hadis palsu yang tak jelas. Walaupun kadang-kadang dia datang daripada aliran hadis ataupun belajar hadis tu, tapi entah kenapa minat kelompok ni kepada hadis-hadis maudhu' dan beramal dengan isi kandungan yang ada dalam hadis maudhu'. Sebab tu kalau kita tengok antara tokoh besar yang memang datang daripada sistem pengajian hadis tapi minat dengan benda-benda yang tak jelas ni ialah Maulana Abdul Razzaq Al-Brili. Kita mungkin pernah dengar kelompok di India Pakistan nama dia Brelvi, diasaskan oleh Maulana Abdul Razzaq Breli. Dia ni asal daripada satu kampung di India ke Pakistan saya tak pasti. Kampung tu nama dia Brele. Jadi kelompok yang ikut Maulana Abdul Razzaq ni dipanggil dengan nama Brelvi. Brelvi itu penisbahan kepada kelompok ini. Maulana Abdul Razzaq ni, bila mana sebut Maulana, kita tahulah orang yang belajar hadis. Kalaupun dia tak ingat, tapi dia khatam hadis tu, paling-paling minimum kutub sitah tu habis dia baca, baru dapat Maulana tu. Jadi dia ni memang minat dengan mimpi jumpa Nabi, minat dengan pengakuan orang-orang yang jumpa Nabi Khidir alaihi salam, sehinggalah membentuk dan berkembangnya kelompok Brelvi di India ni, dan telah ditentang rapat oleh satu orang tokoh yang besar di India dan Pakistan yang bernama Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Ihsan Ilahi Zahir ni dapat doktor kehormat kerana kesungguhan dia menentang kelompok-kelompok sesat di Pakistan khususnya, dan mati dibom oleh golongan pelampau daripada Syiah dan Sufi yang melampau di sana. Di Malaysia kita yang kuat menentang aliran Breli ataupun Brelvi ataupun apa saja ni ialah yang paling awal, sekitar tahun 90-an, awal 90-an, ialah Maulana Dr. Asri Yusof. Ini pun datang daripada sistem pengajian India dan Pakistan. Sebab India Pakistan ni memang banyak benda-benda macam ni. Jadi biasanya kita akan tengok kelompok Sufi ni memang sangat mudah dengan benda-benda macam ni. Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi ni, kalau kita tengok, dia ialah satu orang tokoh yang lahir di Baitul Maqdis. Mana-mana ulama yang menisbahkan diri dengan Al-Maqdisi, biasanya dia lahir di Baitul Maqdis yang tengah perang sekarang ni, di Palestin itulah. Lebih clear lagi ialah kawasan yang dekat dengan Masjid Aqsa tu, ataupun dalam petak Masjid Aqsa tu, itu disebut dengan nama Baitul Maqdis secara umumnya, ataupun sebahagiannya berhampiran dengan satu kawasan nama dia Baitul Laham, dekat-dekat lah tu. Okay. Cuma nak sebutnya ialah dia ni memang sangat minat kepada hadis-hadis palsu ataupun hadis dhaif untuk dijadikan hujah dan sandaran untuk justify apa-apa amalan yang dilakukan oleh kelompok Sufi. Antara buku yang dia tulis ialah Safwatut Tasawuf. Itu yang dia tulis. Okay. Kemudian apa yang dia sebut? Beliau memenuhkan karyanya itu dengan hadis-hadis maudhu' dan dhaif, sehingga menurut Ibn Jauzi, orang yang melihatnya akan ketawa. Saya pun tak pasti isi kandungan Safwatut Tasawuf ni apa, tapi daripada apa yang Ibn Jauzi cuba nak bawa ni menunjukkan memang banyaklah cerita-cerita yang tak jelas, hadis-hadis yang nampak sangat ganjil penisbahan dia pada Nabi, tapi dimuatkan oleh penulis buku ni lalu dinisbahkan pada Nabi. Sebab memang minat dia orang macam tu, kecenderungan dia orang macam tu, dia orang kurang cermat dalam bab ni. Pengarangnya menggunakan hadis-hadis tersebut bagi membuktikan kebenaran mazhab sufinya. Biasanya dia akan justify apa? Dia akan justify berlakunya wajd. Kita dah sebut sebelum ni, wajd ni ialah keadaan tidak sedarkan diri. Dan kelompok Sufi menerima ianya bahagian daripada masdarut talaqqi al-ilm. Punca kuasa dapat ilmu selain pada belajar Quran, belajar sunnah, tak sedarkan diri, macam ilham turun, tu pun cara terima ilmu juga. Bahkan boleh pergi yang lebih melampau lagi, yang mungkin tak disebut dalam buku ni, tapi disebut oleh para pengkaji aliran-aliran sesat, termasuklah melakukan zina dan liwat pun termasuk dalam
cara terima ilmu juga. Saya dah sebut banyak kali sini. Liwat, Ibn Jauzi pernah sebut dalam buku dia Talbis Iblis, ada satu orang syekh sufi ni meliwat keldai di hadapan ramai orang. Tak ada orang tegur pun. Tanya anak murid dia, kenapa syekh ni duk lewat keldai ni? Bukan liwat orang, liwat keldai. Tengah jalan orang. Dia kata syekh tu sedang membendung bala yang nak datang ke bandar ni. Tuan-tuan dengar memang something, tapi itulah hakikatnya yang adanya. Cara dia nak bagi bala tak datang, dia kena liwat keldai tu. Kalau dia tak liwat keldai, kena bala lah tempat tu. Memang kita dengar macam, sampai tahap tu. Ya, memang sampai ke tahap itu. Boleh pergi sampai ke tahap tu. Dan banyak lagi lah, termasuklah berzina dengan mana-mana perempuan dan percaya itu ialah cara nak bagi transfer ilmu kepada perempuan tu juga kepada suaminya. Boleh jadi suami itu pengikut kepada dia, syekh yang sesat ni. Dia ingat macam pendrive kot, cocok masuk. Ini semua cerita karut. Tapi benda ni memang ada dan wujud pun. Saya bukan cakap atas angin ni, benda ni memang ada. Bahkan JAKIM pun pernah buat buku khusus tentang kupasan isu-isu semasa ajaran sesat di Malaysia pun ada konsep ini. Konsep dibenarkan berinya anak murid kepada syekhnya ni, tok syekh dia ni, isteri untuk ditiduri kerana percaya itu ialah proses penerimaan ilmu. Cuma yang dalam buku Safwatut Tasawuf ni mungkin taklah sehebat itu. Sebab Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi ni pun salah seorang tokoh ulama yang agak besar dalam mazhab Syafi'i. Dia digolongkan dalam kelompok Syafi'iyah juga. Cuma dia minat pada sufi. Okay. Kemudian dia sebut lagi, Imam Al-Ghazali, perenggan yang seterusnya, juga tidak selamat daripada kritikan Ibn Jauzi. Ibn Jauzi mengkritik beliau bukan kerana mengarang kitab Ihya Ulumuddin, tetapi kerana beliau memenuhkan kitab tersebut dengan hadis-hadis batil dan dhaif, dan beliau gagal mengenal pasti kebatilan hadis-hadis tersebut. Antara jasa besar Ibn Jauzi terhadap buku Ihya Ulumuddin yang Imam Ghazali tulis ialah dia saring semua hadis-hadis yang ada dalam tu, sehingga dia tulis satu buku lain yang ni lebih bersih, nama dia Minhajul Qasidin. Yang ni Ibn Jauzi tulis. Khidmat Ibn Jauzi kepada Imam Al-Ghazali. Dia tak setuju dengan Imam Ghazali, tapi dia hormat keilmuan kawan ni. Dia keluarkan hadis-hadis palsu yang tak betul, yang dijadikan sandaran oleh Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin. Tapi kalau orang yang baca Ihya Ulumuddin, dia akan tahu pada muqaddimah lagi Imam Al-Ghazali sebut, dia kata bida'ati fil hadis muzjah, bekalan aku dalam ilmu hadis sikit kurang. Maknanya dia cuba nak isyaratkan dalam buku yang aku tulis ni, Ihya Ulumuddin ni, kamu akan jumpa hadis-hadis yang palsu ataupun dhaif ataupun mungkar. Jadi orang yang datang kemudian ni memikul tanggungjawab untuk mengenal pasti hadis tu. Ada ramai tokoh ulama yang berkhidmat pada kitab Ihya Ulumuddin. Antaranya ialah Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia ada tulis satu kitab, nama dia Al-Asfar fi Hamlil Asfar min Takhriji Ihya Ulumuddin. Lembaran-lembaran yang boleh dibawa dalam permusafiran pada penerangan hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin. Tu dia tulis. Ataupun orang lebih kenal dengan kitab Asfar Al-Iraqi, orang sebut. Al-Hafiz Iraqi ni dia datang 200 tahun selepas Imam Al-Ghazali. Sama jugalah dengan Imam Ibn Jauzi pun 100 tahun lebih. Maknanya buku tu dah berkembang ke merata pelusuk orang guna. Lepas daripada Ibn Jauzi, dia buat penelitian terhadap buku Ihya, dia pun tulis kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ni lebih kurang 2 jilid ataupun 3 jilid terbitan sekarang. Datang pula ulama selepas daripada Imam Al-Ghazali, selepas pada Imam Ibn Jauzi ni, nama dia Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia tulis Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang ni lagi ringkas, sejilid je buku dia. Tapi terjemahan dalam Indonesia cukup tebal. Saya ada dalam simpanan buku Mukhtasar Minhajul Qasidin ni. Yang Arab tu nipis je, taklah nipis dalam
200 muka surat lebih. Yang terjemahan tu pergi sampai 700 muka surat ataupun 500 lebih. Terjemahan setakat ni yang ada di Indonesia lah. Jadi kalau nak baca Ihya Ulumuddin tak mampu tebal, bacalah Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ni pun tokoh ulama yang dilahirkan daripada Baitul Maqdis, daripada Palestin. Okay. Jadi Ibn Jauzi dia tak setuju, dia kritik banyak buku Ihya Ulumuddin tu, hadis dalam Ihya Ulumuddin tu. Okay. Al-Ghazali juga membicarakan tentang kasyaf. Antara yang dia tak setuju ialah unsur kasyaf. Kasyaf yang dibahaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali ni ialah kasyaf boleh melihat Nabi secara sedar. Tengok Nabi datang secara yaqazah, istilah kita lah. Dan kasyaf yang kedua yang dibahaskan dalam buku Ihya Ulumuddin ni ialah dibuka kepada satu-satu orang tu, dia panggil futuhat. Dia boleh tengok kelakuan buruk orang yang dia sedang pandang tu. Yang ni kalau kita tengok dalam buku-buku yang dipelajari dalam pengajian tradisional di pondok-pondok, unsur ni kuat masuk. Antaranya Tanbihul Ghafilin oleh Abul Laith As-Samarqandi. Ni di pondok-pondok memang mengaji pun. Sebahagian negeri dijadikan silibus kuliah maghrib pun. Dan juga dalam kitab Hikam Tuku Pula Manis, syarah kepada Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab Hikam Tuku Pula Manis ni, Tuku Pula Manis yang Terengganu tu lah, dengan Tok Kubaluh ni. Tok Pula Manis ni dikatakan lebih banyak mencakap tentang bab tasawuf mukasyafah yang dalam. Sebab tu orang selalu bawa cerita. Saya waktu sekolah menengah ni memang banyak belajar dengan cikgu-cikgu sekolah menengah kita ni, memang masuk aliran pondok di Terengganu. Jadi dia sekolah asrama ni, lepas pada belajar sekolah harian biasa dah habis kelas ni, malam yang duduk asrama ni akan ikut kuliah lah. Ustaz-ustaz situ akan mengajar kuliah. Antara yang kita belajar ialah Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, Zarnuji. Selain daripada tu ialah Tanbihul Ghafilin oleh Abul Laith As-Samarqandi. Dan beberapa kitab-kitab Jawi lain lah. Munatul Musalli tu memang confirm lah belajar. Yang tu kira kitab yang mesti dipelajari lah. Kalau orang yang duduk dalam pengajian agama di Pantai Timur ni, saya kira Pantai Timur secara umum, seluruhannya, Kelantan ke, Terengganu ke, Pahang ke, memang belajar buku-buku ni, pondok-pondok di sana. Antara karamah yang selalu dinisbahkan kepada Tok Pula Manis ni ialah dia pernah tak naik satu papan tangga di satu rumah orang. Ada orang ajak dia makan kenduri, dia langkah papan tu. Biasa orang naik ikut step lah. Satu papan ni dia langkah. Tuan rumah pun tanya, kenapa tuan guru tak pijak papan tu? Dia kata papan ni bagi tahu hang curi papan ni. Papan tu bercakap dengan Tok Pula Manis, dia kata tuan rumah ni yang ni tak beli, papan ni yang ni curi. Kasyaf tu lah yang dikejar oleh sebahagian peminat pada tarekat. Kasyaf ni macam ni. Tak tahulah betul ke tak cerita tu dinisbahkan kepada Tok Pula Manis, tapi orang bila dengar dia macam takjub. Oh hebat ah. Tahu pokok pisang ni curi tak curi, rambutan ni curi tak curi, boleh dapat ilmu tu, senang kerja kita. Sebab nak tahu siapa pencuri sebenar. Dia nak kasyaf jenis macam tu. Tak mustahak pun. Benda ni tak mustahak pun. Tapi ini antara cerita-cerita yang selalu akan diselit, disisipkan untuk menunjukkan dan justify kata kasyaf tu ada dalam agama ni ataupun diterima. Okay. Jadi Imam Al-Ghazali memang dalam kitab dia, antara kitab-kitab lain yang dipelajari juga ialah Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali juga tulis Bidayatul Hidayah ni, pengajian pondok ada. Pun dia justify tentang bolehnya berlaku kasyaf. Tapi kasyaf yang dibincang situ ialah kasyaf boleh melihat Nabi secara sedar. Kita pun tahu dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM yang dah lama dimuzakarahkan, antara ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng ialah adanya unsur melihat Nabi secara sedar. Tak kira lah ajaran apa pun. Bila mana dia dakwa dia boleh buat benda tu dan ada benda tu, maka kita kena hati-hati. Ia dibimbangi termasuk dalam kelompok yang dakwa sahaja. Ianya bukan hakikat dan kebenaran. Walaupun kita tahu
Memang Imam As-Suyuti pun antara orang yang cuba cari dalil untuk kata benda tu boleh. Imam As-Suyuti ni memang antara tokoh dalam mazhab Syafi'i yang cuba juga untuk justify kata melihat Nabi secara jaga ni valid, boleh berlaku. Tapi tak ramai tokoh ulama yang sebut. Dalam mimpi jumhur menyebutkan boleh. Tapi secara jaga ianya sangat-sangat bahaya jika sekiranya dibuka kepada awam ataupun diterima dan dipercayai sebagai salah satu benda yang memang ada. Termasuk jugalah isu hidupnya Nabi Khidir alaihissalam pun sendiri. Okay. Seterusnya kita tengok pada muka surat 70 tu, apa lagi yang dia sebut? Menurut Ibn Jauzi, punca ahli-ahli sufi tersebut memuatkan karya mereka dengan hadis-hadis batil dan lemah adalah kerana mereka sendiri kurang kefahaman tentang sunnah, Islam dan juga athar. Sebaliknya terlalu menumpukan kepada apa yang dilihat sebagai baik oleh ahli-ahli sufi. Sebab metodologi ahli sufi hanyalah apa yang dilihat baik, boleh memandu hati ke arah kebaikan, maka ianya akan dijadikan sebagai asas penerimaan ilmu tanpa melihat sanadnya, matannya, periwayatannya, tak tengok dah. Yang penting ada unsur nilai-nilai murni, ada unsur nak jaga hati, benda tu jalan. Muka surat 71. Ibn Jauzi menganggap pendalilan yang dibuat oleh ahli-ahli sufi bagi menjelaskan keharusan meninggalkan perkahwinan sebagai termasuk ke dalam erti kata rahbaniyah yang ditegah oleh Islam dan menjelaskan pendalilan tersebut sebenarnya termasuk ke dalam perdayaan iblis belaka. Antara isu yang cuba juga diketengahkan oleh Ibn Jauzi ni ialah isu tabattul. Tabattul ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya ialah membujang ataupun ta'azzub, maksudnya membujang. Antara kebiasaan kelompok-kelompok ini ialah tak berkahwin. Bahkan dia boleh pergi kepada yang lebih ekstrim lagi, kasih kemaluan, potong kemaluan tu. Sebab cara yang paling ampuh bagi mereka untuk mengerak nafsu ialah tak ada kemaluan terus. Pakai boleh kencing je, yang lain tak boleh guna dah. Potong tu kira kudungkan kemaluan tu lah. Termasuklah yang perempuan pun. Entah dia letak apa nak blok, saya tak tahulah. Cuma nak kata benda tu ada. Yang ni kalau kita tengok dalam agama-agama lain yang ada unsur spiritual yang dalam pun ada. Contoh agama Hindu. Ada pada satu peringkat, dia nak pergi kepada peringkat yang tertinggi tu, dia ada ritual ni. Buddha pun ada. Kristian pun ada. Dan satu aliran yang tak ada di Malaysia tapi memang ada di dunia ni, iaitu agama Jainism. Arab panggil Jinniyah. Jainism ni India aja ada. India, Pakistan. Jainism ni kalau kita tengok sekali imbah macam Hindu, tapi tak. Jainism, Hinduism berbeza. Jainism ni kalau tuan-tuan tengok dokumentari ke apa semua dalam YouTube, mereka melazimi telanjang, tak pakai baju. Semua penganut agama Jainism macam tu. Semua sekali. Jadi kalau tuan-tuan pergi India, tuan-tuan tengok yang jenis kelompok tak pakai baju tu, itu Jainism, belum Hindu. Dia orang tak beriman kepada Brahma, Siva tu, dia orang tak. Dia orang ada konsep ketuhanan yang lain. Dan mereka juga ada satu ritual yang ekstrim, berlapar sampai mati. Puasa mati. Tak buka, kemuncak dia lah mati. Kita tengok kesungguhan dia orang nak dekatkan diri pada Tuhan tu lain macam. Sebab dia kata, bagaimana kita keluar daripada perut ibu tak ada baju, macam itulah duduk atas dunia pun jangan duduk pakai baju. Macam tu. Dahsyat tu. Dari segi martabat sufi tu kira tinggi je tu. Lepas pada tu tak makan. Dan ada sebahagian daripada kita kira scholar dia lah, ulama-ulama dia yang melakukan nazar-nazar yang pelik. Antaranya angkat tangan dan tak akan turun sampai mati. Ada. Ni bukan sebab angkat tangan keluar mahkamah ke apa, bukan. Angkat tangan. Angkat tangan tak turun-turun. Ada satu dokumentari saya tengok, dah merepuk dah tangan dia ni. Sebab dia dah angkat lebih kurang 17 tahun, tak turun kan. Jadi jam, saraf dia ni jam. Orang pergi dekat dia.
Orang pergi minta blessing pada dia, orang pergi minta berkat dengan dia, bawa anak usap dekat dia. Dia orang ni tuan-tuan makan apa? Makan sampah. Sebab nak mendekatkan diri memang macam tu di sisi dia orang. Sebab saya pergi dan tengok sendiri suasananya di India ni, di New Delhi, di Agra, di Rajasthan. Saya pergi beberapa tempat ni dan kita tengok penganut-penganut agama yang berbagai-bagai. Sebab di Malaysia ni kita akan nampak agama yang sinonim dengan benua India ni ialah Hindu. Tapi di India lagi banyak. Jainism ada, Sikh ada, ataupun Sikh lah kita panggil. Dan beberapa lagi agama lain. Cuma kita akan tengok dahsyat-dahsyat yang lain macam. Dia ada juga daripada kalangan agama mereka ni yang penipu. Yang scammer pun ada. Tapi yang Jainism ni biasanya dia orang tak terlibat dengan scammer. Dia ada sami-sami dia orang yang memang scammer pun. Yang kalau tuan-tuan tengok yang Aghori ni jenis sapu badan dengan debu mayat semua sekali. Putih semua. Putih itu bukan putih kapur cat apa, bukan. Debu mayat tu yang ada di tepi Sungai Gangga tu dia sapu semua. Dan dia orang ni makan bangkai apa semua dia orang makan lah. Termasuklah dia orang ni, maaf saya sebut sikit, tapi saya tengok dengan mata kepala sini. Termasuklah dia orang minum air kencing sendiri pun. Tuan-tuan tengok yang tu memang kembang tengkuk lah. Saya pergi India ni, balik Malaysia seminggu food poisoning. Duk teringat ke geng-geng ulama'-ulama' dia orang ni. Tapi celah kain ni iPhone ada. Yang tu dahsyat. Yang tu scammer tu. Kata nak dekatkan diri pada tu, kok mana pula boleh ada duit beli telefon pula. Telefon canggih-canggih. Maknanya nak terima order orang nak minta doa ni, terima juga. Cuma nak katanya dalam sufi ni kalau tak dikawal, dia akan boleh pergi ke sampai tahap itu. Boleh pergi dalam Islam ni. Sebab tu agama Islam dia buang konsep-konsep seperti ini. Kalau dalam Kristian, dia memang ada konsep tabatul ataupun rahbaniyah ni, tak berkahwin. Tapi kalau kita tengok pendedahan, setengah-setengah dokumentari mendedahkan. Sebab kita tahu di barat ni ada kelompok yang tak suka tu, utamanya apa yang berlaku di sebalik tabir yang ada di Vatican City. Sebab kita kena tahu negara paling kecil di dunia ni ialah Vatican lah. Vatican ni paling kecil. Situlah pusat Kristian. Walaupun kebanyakan padri-padri muda di sana tak berkahwin, tapi mereka melakukan seks bebas sesama mereka, sama ada dengan lelaki ataupun dengan nun, dengan padri perempuan. Tak kahwin, tapi dia orang sama dia orang berlaku juga benda tu. Ada yang melazimi, memang betul-betul jaga. Cuma nak katanya dunia penuh penipuan lah sekarang. Dunia penuh penipuan. Cuma kelompok sufi pada zaman Ibn Jauzi ni memang mereka melakukan rahbaniyah, iaitu tak berkahwin. Antara tokoh ulama yang cuba untuk neutralize balik isu tak kahwin di kalangan orang-orang Islam yang fokus pada ilmu dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan ni ialah Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Saya tak pasti dia ni doktor ataupun tidak. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah daripada Syria. Dia ada tulis satu buku riwayat ulama-ulama yang membujang, Ulama'ul Uzzab. Menarik buku tu. Dia cerita ulama-ulama yang sibuk dengan ilmu, ulama-ulama yang memberi komitmen sepenuhnya kepada ilmu, macam Imam An-Nawawi, macam Imam At-Tabari, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ni antara tokoh-tokoh yang tak kahwin. Termasuk jugalah Imam Asy-Syafi'i. Kahwin asalnya, tapi lepas pada tu dia ada konflik apa, dia cerai dan dia tak kahwin sampai kesudah. Sebab tu kita tengok Imam Syafi'i ni, tuan-tuan pernah dengar ke riwayat daripada anak dia? Tak ada. Kalau Imam Abu Hanifah, kita dengar riwayat pada anak dia, Hamad. Imam Malik pun ada riwayat pada anak dia. Imam Ahmad pun ada riwayat pada anak dia, Abdullah bin Ahmad. Tapi Imam Syafi'i ni tak ada. Melainkan yang meriwayatkan ialah anak-anak murid yang dekat. Ni antara ulama yang memang fokus. Orang yang macam ni, yang memang memberikan hayat dia untuk ilmu, dia tak kahwin dengan syarat dia tak liar. Dia yang jadi masalah, sejarah agama-agama yang duduk di sekitar orang-orang Islam ni, khususnya di negara Arab, khususnya di Hijaz yang dikelilingi oleh Rom, Parsi ni, ahli-ahli agama dalam Kristian, ahli-ahli agama dalam Majusi yang tak kahwin, walaupun dia tak kahwin, dia melazimi
benda lain untuk puaskan nafsu dia. Iaitu boleh jadi dia meliwat pelayan-pelayan Kristian yang ada di dalam tu, sama jenis, laki dengan laki. Benda ni saya terpaksa dedahkan sebab memang dia adalah sejarah pun. Dia memang ada pun benda ni. Walaupun kita nampak, oh lebay betul dia ni tak kahwin. Memang tak kahwin depan mata kita je. Belakang tu lebih lagi. Belakang tu lebih lagi. Cuma nak kata dalam Kristian benda tu ada. Untuk dalam buku Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tu, Ulama'ul Uzzab, yang ni memang betul-betul fokus kepada ilmu, dan memang tak ada masa untuk fikir layan nafsu dia, memang tak ada. Sebab itulah sebahagian ulama sebut mereka ni macam makhluk asing pun. Tak ada kecenderungan langsung. Tapi Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tetap justify mengatakan tak kahwin itu bukanlah daripada sunnah Nabi di awal buku dia. Sebab Nabi sebut faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang mengasingkan diri daripada sunnahku, dia bukan daripada kelompok aku. Tapi kalau dia tak kahwin, nafsu dia tak liar kepada benda-benda haram, dipersilakan. Dan dia pun ada kerja utama untuk maslahah umat ni, dipersilakan. Termasuklah Imam Bukhari pun. Cuma saya tak pasti Imam Bukhari ni ada riwayat ataupun tidak dia kahwin. Tapi taklah pernah kita dengar riwayat yang dia berinteraksi dengan anak dia sendiri, melainkan dia berinteraksi dengan anak murid je. Yang pasti kita tengok dia berinteraksi dengan Imam Tirmizi. Yang ni paling banyak riwayat sebut. Sehingga Imam Bukhari sebut, aku ambil manfaat pada Tirmizi ni lebih banyak berbanding Tirmizi ambil manfaat pada aku. Sebab tu kalau kita tengok Imam Bukhari ni dia tulis Kitabul Ilal dalam hadis, hasil daripada soalan-soalan yang pelik daripada anak murid dia, iaitu Imam Tirmizi. Yang ni memang orang yang fokus, betul-betul fokus, yang memang sibuk betul, yang lain macam. Nak sebutnya, kelompok manusia macam ni ada dengan syarat dia boleh. Saya nak bagi conclusion mudah je lah. Kalau ada orang lelaki yang berniat tak nak kahwin dengan sebab dia nak fokus benda lain, terutamanya fokus dalam ilmu agama, silakan selama mana anda tidak meliarkan nafsu kepada benda lain. Silakan. Ada orang dia tak kahwin, tapi dia balas pergi Thailand tiap-tiap minggu. Kita pun curiga kat dengan dia. Apa yang dia buat? Takkan pergi makan udang je tiap-tiap minggu. Kok duk makan benda lain pula. Okey. Cuma nak katanya itu antara benda kena jagalah. Sebab bagi saya sekarang dia agak sukar untuk orang tu dia tidak berkahwin langsung. Dia agak sukar lah. Kalau dia boleh jaga dan suasana tempat dia tu okey, tak apa. Hatta tuan-tuan tengok di di pusat pengajian hadis ni, bukan saya nak merendahkan pusat pengajian hadis di India Pakistan, tapi untuk zaman milenium sekarang ni, yang ni saya dengar daripada Maulana Fakhr Razi Kuala Kangsar. Maulana di sana, pendiri tempat pengajian hadis ni, bila mana dia tengok pelajar daripada Asia, Maulana sana selalu nasihat, kalau boleh simpan janggut panjang. Tapi dia tak tahu genetik orang Melayu ni payah nak janggut lebat macam dia orang. Jadi dia orang suruh jangan bagi nampak jambu sangat, bagi selekeh sikit. Sebab apa? Banyak kes student Asia diliwat oleh student situ. Dia tak tahan. Dia tengok orang Melayu macam dia tengok perempuan. Jadi Maulana sana pesan, jangan handsome sangatlah. Maknanya jangan licin sangat. Bahaya. Tidur tengah hari nanti ada orang duduk tak ada. Yang itulah yang saya dengar pada Maulana Fakhr Razi sebut. Okey, nak katanya itu tempat orang duk mengaji hadis tu. Saya nak kata apa? Mengaji hadis ke mengaji apa ke, syaitan boleh masuk kawasan tu. Syaitan boleh meliar. Sebab tu Ibn Jauzi dia memang tentang betul-betul pada isu ini. Isu tak kahwin. Mustahil. Pada zaman Ibn Jauzi pun macam Ibn Jauzi nak kata macam boleh ke dia ni jaga diri dengan tak kahwin? Boleh ke? Sebab ada hadis menunjukkan Nabi tengok perempuan, akhirnya Nabi masuk dapatkan isteri. Hadis tu nak tunjukkan kita pada apa? Bukan nak tunjuk Nabi ni teruk, tapi itulah naluri dan lumrah manusia. Dia ada keinginan. Tapi kalau dia boleh jaga batasan supaya dia tak langgar dan dia duduk dalam yang halal selalu, dipersilakan. Tak ada masalah. Itu yang disebut oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala. Kemudian disebut lagi sini, Ibn Jauzi menganggap
Hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh ahli-ahli sufi bagi menunjukkan keharusan melakukan salat ar-raghaib dan salat nisfu Sya'ban sebagai hadis maudhu' dan dusta di atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Sam'ani. Abu Bakar As-Sam'ani ni antara tokoh tarekat besar di Madinah dulu. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian tarekat-tarekat di Indonesia ni, mereka menisbahkan diri mereka dengan tarekat Sammaniyah. Maaf saya sebut sikit, saya rasa saya kena sebut ni. Ada satu orang tokoh tarekat di Indonesia, dah meninggal dah pun. Dia ni ada pengaruh yang luar biasa. Orang panggil dia dengan nama Abah Guru Sekumpul. Nama dia. Dia ni ada satu video, sampai ke hari ni video tu ada dalam YouTube. Dia kata dia pergi dekat makam Nabi, di Masjidil Haram, maaf, di Masjid Nabawi. Sampai situ Nabi tu menggeletar dalam kubur. Keluar bersalam dengan dia. Video tu ada sampai sekarang. Dia selalu nisbahkan diri dia sebagai tarekat Sammaniyah yang dibawa oleh Abu Bakar As-Sam'ani ni. Tapi memang telah dijawab oleh ramai pendakwah di Indonesia, termasuk oleh Dr. Firanda pun ada jawab pada isu ni. Cuma nak katanya, dia ni walaupun dah meninggal, haul dia ni, orang yang ikut dia ni buat tiap-tiap tahun. Anak dia apa-apa semua. Kalau tuan-tuan tengok majlis haul dia ni dah macam majlis konsert dandut dah. Joget ni. Indonesia dalam bab ni risau kita tengok. Maknanya dia terlalu terbuka. Sebab masih lagi ada zuriat-zuriat kepada Abah Guru Sekumpul ni yang duk buat benda-benda macam tu lah. Dan di Malaysia ni pun ada peminat-peminat dia. Sebahagian ustaz-ustaz yang suka promote tentang kelompok ini. Jadi ini juga antara kelompok yang kita kena berjaga-jaga. Selain daripada mereka ni minat kepada majlis simak tu ataupun pembacaan qasidah yang tak terkawal ini, majlis yang dialunkan bunyi muzik apa semua ni, antara minat kelompok sufi juga ialah salat dalam bilangan rakaat yang melampau tanpa ada bimbingan hidayah, bimbingan wahyu ataupun sunnah tunjukkan. Antaranya salat raghaib yang ditunaikan pada minggu pertama dalam bulan Rejab, kalau saya tak silap. Yang ni kena tengok balik dalam Maqasidul Hasanah. Ada satu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis masyhur dan maudhu' yang ditulis oleh anak murid pada Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama dia Maqasidul Hasanah oleh Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi tulis buku ni. Antaranya ialah hadis tentang salat sunat raghaib dan juga salat khusus bagi malam nisfu Sya'ban. Ni tak masuk lagi ni. Ni kita duk ada 5 bulan lagi nak menuju ke Ramadan ni. Nanti masuk bulan Sya'ban ni akan datang cerita ni, iaitu cerita nisfu Sya'ban ni. Ulama juga menolak tanggapan sesetengah ahli sufi yang menyatakan wajib membersihkan diri daripada harta dengan cara mensia-siakan harta tersebut. Maknanya kalau ada harta lebih, rosakkan harta tu, jangan ada harta banyak. Ibn Jauzi misalnya menyatakan perbicaraan Al-Muhasibi adalah salah dan membuktikan kejahilan beliau tentang ilmu pengetahuan. Beliau menyatakan Allah Ta'ala menegah para hambanya daripada mengumpulkan harta benda, kerana Rasulullah menegah umatnya daripada mengumpulkan harta benda. Kenyataan itu silap Al-Muhasibi. Nabi bukan larang mengumpul harta, Nabi larang fokus pada kumpul harta semata-mata sehingga tinggal ibadah. Kumpul harta untuk maslahah orang lain, ianya dianjurkan. Bahkan kalau tengok Nabi sendiri pun bukanlah daripada kalangan orang yang fakir, betul-betul fakir ataupun miskin yang over sangat. Nabi ni ada harta, cuma Nabi pilih untuk hidup sederhana. Dia ada orang, dia kaya, tapi dia tak ada lagak kaya. Yang tu yang agama suruh. Ada orang tak kaya tapi dia lagak je kaya. Yang ni rugi, sebab dia cuba pretending, berpura-pura di hadapan orang semata-mata. Okay. Sebenarnya tak seperti itu. Ini bagi Ibn Jauzi adalah mustahil. Yang baginda larang adalah semata-mata berniat untuk mengumpulkan harta, benda, dan cara mengumpulkannya dilakukan dengan cara yang tak halal. Macam yang disebut dalam surah At-Takatsur, bila mana Allah Ta'ala sebut Alhaakumut Takatsur.
kecelakaan, kebinasaan bagi kelompok yang menumpuk harta dan fokusnya tu saja. Tak ada benda lain. Tak kira halal haram, dia taram semua, dia balas semua. Yang tu yang dilarang. Okey. Berhubung dengan pendalilan yang dilakukan oleh ahli sufi bagi membuktikan meninggalkan harta yang halal lebih afdal daripada mengumpulkannya, menurut Ibn Jauzi, ia merupakan satu bentuk pendalilan yang mustahil dan batil, malah tidak pernah diperkatakan oleh Rasulullah sama sekali. Ia juga bertentangan dengan syarak dan akal dan satu bentuk salah faham terhadap maksud harta itu sendiri. Mana mungkin mengumpul harta secara halal tu salah, sedangkan Nabi pernah sebut dalam satu hadis, ni'mal mal fi yadi rajulus salih. Sebaik-baik harta itu ialah yang berada pada tangan orang saleh. Maknanya Nabi encourage kita, Nabi saran kita ni untuk ada harta, tapi dapat daripada cara yang halal, diuruskan dengan cara yang baik juga. Maknanya manfaat kepada umat Islam diutamakan. Ini kerana syarak yang maha bijaksana memerintahkan orang Islam supaya menjaga harta benda kerana ia penegak urusan kehidupan dan dapat menjaga diri daripada meminta sedekah daripada orang ramai. Muka surat 72 firman Allah Ta'ala suratul Nisa ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu berikan, serahkan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya, iaitu mereka yang masih berada dalam jagaan kamu, harta yang Allah Ta'ala telah jadikan untuk kamu sebagai asas pembangunan kehidupan. Dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya yang kamu niagakan, dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Ayat ni cerita tentang pengurusan harta bagi penjaga anak yatim, yang mana anak yatim ni tak mampu lagi urus harta. Usia dia tak sesuai lagi untuk dia uruskan harta. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah bersabda, ni hadis riwayat Bukhari, Nabi kata, innaka antada'a warathataka aghniya'a khairum min antada'ahum 'alatan yatakaffafunan nas. Maksud dia, sesungguhnya meninggalkan waris dengan keadaan kaya lebih baik berbanding meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka meminta sedekah daripada orang ramai. Maknanya ada hadis Nabi suruh kita fikir, kalau kita ni ketua keluarga, orang yang memikul tanggungjawab, kena fikir kalau kita meninggal, macam mana isteri dan anak-anak. Jangan fikir sehingga kita tak buat ibadah kerana kerja nak bagi harta banyak. Yang tu silap. Tapi tahu macam mana simpanan yang halal tanpa mengalihkan kecenderungan sehingga menggandaikan akhirat. Kita beri lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi, kita nak habiskan kritikan ataupun bantahan Ibn Jauzi ni sebelum masuk pada Ibn Arabi pada kali akan datang. Perenggan muka surat 72 tu perenggan bawah, dia sebut Ibn Jauzi juga mengkritik dan membantah pendalilan yang dibuat oleh setengah ahli sufi yang menyokong khulwah. Khulwah ni ialah, dalam bahasa Melayu kita, ialah ritual bersuluk. Ritual bersuluk. Sama ada suluk dengan naik ke gunung, bukit tertentu, gua tertentu, ataupun suluk ni ialah dengan mewujudkan tempat persembunyian khusus. Taklah kata persembunyian, macam tempat yang private lah, di sebelah masjid ataupun sebelah rumah. Orang Turki ni yang pro kepada sufi, mereka wujudkan di masjid-masjid mereka ni yang disebut dengan nama khanqah. Dalam kata apa, dalam India, Pakistan pun dia orang sebut khanqah juga. Cuma yang sampai tempat kita ni biasa kita akan sebut dargah. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan, dargah. Masjid dargah di Kedah ada satu masjid. Sebab datangnya pendakwah ataupun tokoh daripada India ni. Kalau kita pergi ke Penang tu kan, tengah ada satu tempat dargah apa tak dekat tengah tu. Tengah-tengah dekat ada satu kedai, saya tak ingat lama tak pergi kawasan tu. Cuma itu dikatakan satu tempat suluk lah tu. Sama ada dia guna istilah dargah ataupun khanqah, dua ni. Okay. Di Aceh juga ada amalan ini.
Amalan suluk ini terkenal, tapi dibuat dalam masjid. Dengan cara dia wujudkan kelambu, orang tu pun berzikir dalam kelambu tu. Jadi setiap orang ni dia ada. Ni bukan orang kata apa, iktikaf bulan Ramadan tu, kan? Tapi dia memang ada perbuatan macam tu. Okay. Suluk itu. Dan suluk itu pun disusuli dengan puasa putih, iaitu makan semua benda putih dan mengharamkan diri daripada makan darah. Benda-benda yang berdarah ni tak ambil. Yang ni ada dalam kalangan tarekat yang diamalkan di tanah Melayu ni pun ada unsur ni. Jadi Ibn Jauzi kata kedua-dua ni, saya compile terus, saya tak baca dah muka surat 73 tu. Antara yang dia sebut juga ialah tentang tak boleh makan benda berdarah selama 40 hari. Ini ialah tujuan ialah untuk memfokuskan. Sebab tu ada orang percaya yang belajar aliran-aliran macam ni percaya kalau kita ni makan daging ayam ke, daging lembu ke, kambing ke, tiap-tiap hari berterusan selama 40 hari dan lebih, dia akan mengeraskan hati. Ada kepercayaan lagi tak kata sufi ni. Ada orang kan macam kita ni pun hari-hari consume dia tu lah. Bila mana sebut daging ni, daging ikan duduk sekali dalam tu. Cuma nak katanya ada orang percaya benda ni. Sebenarnya tak ada apa-apa kaitan pun pemakanan. Yang pasti kalau makan tak jaga, dia boleh beri mudarat pada fizikal. Boleh naik darah ke, kolesterol, yang tu pasti. Yang nak pergi pada kesan rohani ni, bila mana kita makan secara berlebihan. Yang tu ada hadis Nabi sebut. Kalau makan over sangat, memang beri kesan kepada hati ni mudah lalai dan tak fokus dalam ibadah. Tapi nak mengharamkan ataupun nak mengasingkan makanan tak boleh. Sebab dia perlukan kepada dalil hakikatnya. Kalau agama kata haram, macam haramnya makan babi, okey boleh. Tapi kalau tak ada, itu hanya sangkaan semata-mata yang boleh jadi termasuk dan dibimbangi termasuk menghalalkan, mengharamkan benda yang dah halal. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk bantahan Ibn Jauzi tu. InsyaAllah kali akan datang muka surat 73 tu kita akan tengok bantahan Ibn Arabi, Ibn Asakir, Ibn Rajab Hambali dan kesimpulan akhir bab yang keempat sebelum pada kita masuk bab yang kelima. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.